الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum-kaum marga emas Masjid Taman Putra Perdana, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, dan buat julung-julung kalinya kita dapat berkumpul, dan seperti mana yang telah kita putuskan, kita akan sama-sama mengaji, mentelaah, berdiskusi, atau dalam bahasa lamanya kita kata kita akan baca kitab, yang mana kita dah memilih kitab yang popular di tanah Melayu sebenarnya, termasuk di Brunei, yang diberi nama kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, ya, tempat terbitnya 2 bulan dan tempat terbitnya 2 lautan, tempat bertemunya 2 lautan. Ni dia punya dia punya makna tajuk kitab tu lah, Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang pengajian kitab kita pada pagi ini, sebagai mukadimah pada pagi ini, suka saya untuk bertaaruf sedikit tentang diri saya, yang mana mungkin di kalangan tuan-tuan dan perempuan dah kenal saya ni, namun sebagai orang kata adab ataupun sebagai cara nak menunjukkan bahawa seseorang guru yang mengajar itu perlu ada bukan tauliah, maknanya dia pun pernah mengaji kitab ni supaya dia boleh mengajar orang lain, ya. Jadi saya berasal daripada Kedah Darul Aman, Pendang. Selepas tamat sekolah rendah di Pendang di Kampung Kuala Rimau, saya sambung di Madrasah atau Fiqh Al-Khairiyah Al-Halimiyah Batu 16, Pondok Pak Ya, Pondok Pak Ya, yang kalau tuan-tuan ingat ada pernah berlaku kebakaran yang melibatkan kematian 22 orang pelajar puteri kami, dan waktu tu saya tingkatan 2, ya, di sekolah Pondok Pak Ya sampai 1990 gitu lebih kurang. Kemudian saya sambung di Madrasah Al-Masyuriyah Pulau Pinang. Jadi di masa di sekolah Pak Ayat itulah kami berguru. Kalau siang ni kita mengaji kitab, kita mengajar biasalah akademik dengan pelajaran agama, dan malam-malam tertentu kita akan tadah kitab dengan tok guru lah. Dan antaranya macam saya sempatlah mengajikan Tuan Guru Yahya Junaid, pengasas Pondok Pak Ayat, dan juga Ustaz Azhari, menantu dia juga dah pun meninggal. Kemudian di Al-Masyur saya mendalami bidang tajwid, sebenarnya tajwid, taranum dan qiraat, dengan Ustaz Syahid Sa'ban, iaitu hakim tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Masih ada hingga hari ini guru saya tu. Dan lepas habis di Al-Masyur, habis STPM, saya sambung di UAE. Di UAE dalam Fakulti Islamic Review Knowledge and Human Sciences, Fakulti Pengajian Ilmu Wahyu dan Warisan Islam. Habis
keluar daripada UAE itu, saya mengajak, kemudian dalam masa mengajak tu lah saya sambung lagi mengaji di UM bahagian pendidikan Islam. Habis 2005 terus mengajar lagi sampai 2010 saya berhenti jadi guru. Saya terus sambung jadi bersyarah di kuis. Jadi di kuis saya start 2010 hinggalah 2016 tahun ni, sehingga saya pegang jawatan Ketua Jabatan Pendidikan Islam Fakulti Pendidikan Kuis sehingga bulan Mac baru-baru ni, dan saya resign sebab nak beri tumpuan kepada bidang perawatan yang saya buat sekarang ini dan juga bidang keusahawanan, serta banyak buat kursus-kursus kepada masyarakat di luar. Dan kalau tuan-tuan tengok FB saya tu, setiap kali saya upload gambar-gambar kursus yang saya kendalikan, dan yang ada dalam grup saya pun memang dia orang tahulah aktiviti saya seharian. Dan saya mengusahakan Zafirah Halal Mart di rumah saya tu, di mana saya menjual produk-produk halal di samping saya buat rawatan. So itu rutin harian saya sekarang. Macam hari Minggu banyakkan saya buat kursus lah, kursus bengkel, dan ada yang sekolah-sekolah jemput untuk saya bengkelkan kemahiran Jawi. Sebab tu yang kita boleh baca kitab ni, sebab saya mengajak Jawi ni kira daripada tahun 2002. Waktu di UPM saya pernah menjadi tutor di situ sampailah sekarang. Tu Jawi tu memang kita kata dalam kepala lah. Tanyalah hukum-hukum Jawi buat apa, kita tahu. Ada baris ke tak ada baris, baca alif tak ada ujung ke ada ujung, pasal apa bunyi A. Itu semua dalam kepala, insya-Allah. Ya, kita boleh bantu. Baik. Kitab ni tuan-tuan, kitab ni kita akan, bila kita kata tadah kitab ni, kita akan buat macam mana di pondok. Cuma saya, bila saya tengok topik-topik tu, ada yang telah dibahaskan di masjid kita. Maknanya ada penceramah dah mengajar, yang tu mungkin kita boleh skipkan. So kita fokus kepada tajuk-tajuk yang beratus-ratus dalam ni. Dan di Malaysia ini, kalau nak jadi mufti, dia kena hadam kitab ni baru layak jadi mufti. Di Malaysia dan di Brunei, kitab fiqh yang paling komplit di alam Melayu, bahasa Melayu lah, sebab bahasa Arab banyak, ni bahasa Melayu Jawi. Dan kalau di Johor, kalau rakyat Johor mungkin tahu, dia jadikan silibus pengajian sekolah agama di Johor kitab ni. Cuma dia adalah hari Isnin tajuk ni, dia ada pecahan. Okay? Bahkan kerajaan Johor dia terbitkan kamus khas untuk memahami kitab dengan lebih lanjut. Dia buat keluar kamus khas, ada perkataan yang kita tak faham tu, dia ada kamus dia, boleh mengaji. Itu di Johor. Kemudian tahun 1993 tak silap saya, JAKIM bawah Jabatan Perdana Menteri Jawi, dia telah keluarkan kitab ni dalam versi Rumi. Tapi dia ubah suai lah, dia ubah suai apa semua lebih kurang, dia terbit dalam versi Rumi. Tapi taklah selengkap macam kitab asal ni, ya. Dia tak selengkap macam kitab asal. Jadi tuan-tuan cuba lihat muka depan. Sebab dia bila mengaji kitab ni, kita kena bukan laju, maknanya kita kena terus baca dari mula sampai habis. Muka depan, maknanya muka surat ni. Kulit ya, kulit. Ini kitab yang dinamakan dia. Ni Jawi lama. Maknanya kitab ni bernama. Tu je lah. Takat ni boleh faham lagi kan, sebab kita belum jumpa perkataan yang susah lagi. Matla'ul badrain wa majma'ul bahrain, pada menyatakan kelebihan ilmu. Ni satu topik dia. Dan pada menyatakan rukun Islam dan rukun iman dan ilmu tauhid dan ilmu fiqh, karangan Al-Abdul Faqir Al-Fani Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ahibba'uhu wal muslimina ajma'ina amin. Ni cerita mula-mula. Dia nak habang kat kita bahawa kitab ni, dalam kitab ni dibincangkan tentang kelebihan ilmu, tu bab yang pertama. Kemudian dia akan cerita pasal rukun Islam, pasal rukun iman, ilmu tauhid. Lepas tu barulah masuk ilmu fiqh. Maknanya nak mengaji bab syariat ini, kita kena faham akidah dulu.
kena kenal Tuhan dulu, kena kenal malaikat, kena kenal kitab, kena kenal Nabi, lengkap barulah kita mengaji syariat, mengaji fiqh. Ini kita kena faham. Sebab ada sekarang kita banyak duk mengaji fiqh, tak mengaji akidah, jadi tak kenal Allah tak mana duduk. Tu payah juga. Oleh sebab itu yang saya katakan kitab ni lengkap, dia cerita daripada mula sampai habis, dan benda ni kita akan lalui. Sebab yang saya katakan saya nak skip tajuk tu dalam bab fiqh saja nanti. Akidah kita akan mengaji semua. Baik. Siapa dia? Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Dia banyak nama ya, gelar kat dia ni. Okey, Haji Nikmat kecil pun orang gelar, As-Saghir, Imam Fakir As-Saghir pun orang gelar dia. Dia ni cucu menakan kepada Syekh Daud Al-Fatani, ulama besar di Fatani, yang buat kitab banyak-banyak tu, termasuk kitab Muratul Musalli yang kita mengaji dengan Ustaz Tariki, Ahmad Tariki ya. Itu pengarang dia. Jadi kitab-kitab yang diterbitkan di Fatani ni, ataupun kita sebut sebagai khazanah ilmiah Melayu, masih banyak yang belum diterbitkan secara terjemahan bahasa kita. Tak banyak. Yang kita mengaji yang itulah Muratul Musalli. Lagi satu saya tak ingat, kitab Sabil Muhtadin kot. Ada dua kitab yang telah diterjemahkan ke versi Melayu kita yang guna tulisan Rumi untuk memahami, untuk nak mengajak kepada masyarakat. Tetapi yang kita mengaji ni ialah kitab asal, maknanya tak akan sama dengan kitab terjemahan. Termasuk yang kita mengaji daurah baru ni, Al-Muallimu, Ar-Rasul Al-Muallimu ya. Kitab tu yang kami guna, kitab asal yang kami guna untuk mengajak semua guru-guru yang mana yang ambil pendidikan Islam, dia mesti tahu metod 40 metod yang Rasulullah gunakan dalam pengajaran yang kita mengaji. Itu pun terjemahan tak lengkap juga ya. Jadi yang bila kita mengaji inilah yang paling lengkap, sebab ni kitab asal. Jadi kitab ni dia buat di Mekah, dia tulis di Mekah, dia cetak pun di Mekah, cetakan pertama, dan pengarang ni pun mati di Mekah, wafat di Mekah tahun 1333 Hijrah, lebih kurang tahun 1914 Masihi. Tak tahulah kita ni beranak ke tak lagi, wallahu alam ya. Maknanya memang begitu lama. Bila benda lama, dia value dia tinggi. Macam kereta lama lah kan, dia value tinggi. Honda C70 value tinggi. Maksudnya ilmu yang ada dalam ni begitu tinggi nilai dah. Dan kalau kita dapat menguasai kitab ini, tak tahulah, layak jadi mufti lah. Saya tanya lagu tu lah. Kita mahir semua hukum melibatkan syariah, termasuk urusan jual beli, jenayah, hudud, semua dibincang dalam ni. Baik. Dan pada tepi nuskah ini, sambungan yang bawah tu, bawah line tu kan, beberapa hasiah yang disuratkan dia oleh muallifnya dengan khatnya pada tepi nuskahnya yang tersebut itu. Antara kitab yang ada footnote, sebab tu dipanggil kitab klasik ilmiah, bukan kitab klasik biasa. Bila ilmiah ni akademik, dia ada footnote, dia ada hak tulis tepi tu kan, dia ada hak tepi, kita kata hak, ya, dia ada lagu tu nah? Dia ada penerangan tepi. Tapi tak semua ada. Macam setengah kitab lama, kitab Arab, tafsir Jalalain, semua dia ada tepi, keterangan. Tapi ni tak semua ada. Cuma bab-bab tertentu yang dia perlu rujuk, dia akan tulis. Begitu ya. Baik. Ini antara kitab-kitab yang berbentuk ilmiah. Baik, kita tengok muka surat belakang kali, iaitu Al-Fahrasat. Siapa yang ada ya, yang tak ada tu dengar dulu. Muka surat 232. Dia untung kita mengaji kitab ni, sebab tuan-tuan tengah mengaji bahasa Arab, nombor pun nombor Arab dah tu. Jadi secara tak langsung dah tahu dah, bila Ustaz Syahidan sebut 232, nombor dia lagu tu ya. Nombor yang lebih kurang sama, cuma gigi ada tak ada gigi je tu. Okey, mi'ataini isnani wa thalathina. Dalam bahasa Arab kita sebut mi'ataini isnani wa thalathina. Mi'atain 200, isnan 2, salasin 3, jadi 232. Dia sebut terbalik. Tapi ngaji Arab tahulah no. Baik. Ini fahrasat kitab Matlab Badain. Fahrasat ni silibus. Kalau mengaji moden ni silibus ataupun topik.
pengajian kitab ni. Dan kalau tuan-tuan perasan, ada lebih kurang satu muka surat setengah lebih ya, dia punya fahrasat. Yang ni saya akan baca satu persatu. Tuan-tuan dengar elok-elok. Kalau tajuk-tajuk ni rasa-rasa kita duduk mengaji dah di masjid, kita skipkan, kita mengaji hak tak belajar. Sebab setakat yang saya tahu, kalau kami dulu nak habis kitab ni dia makan masa 4 tahun. Ni hak mengaji malam-malam ni, pasal nak hadam tu lambat. Nak kata malam, sebab malam sejam ni, macam kita mengaji dah sejam. Jadi melihat kepada kita ni warga emas, maknanya saya kalau boleh kita tengok benda-benda yang boleh kita manfaatkan seusia kita ada. Faham ya? Bagi contoh mungkin bab zakat tu benda penting, kita kena tengok. Kadang-kadang kalangan kita duit keluar SP tak keluar zakat pun ada lagi. Jangan main-main benda lagu tu. Jadi kita akan tengok mana yang berkait dengan kehidupan di usia-usia yang senja ini. Kita tengok mana tahu ada benda yang boleh kita buat yang kita belum mengaji lagi di masjid, kita cuba buat, kita cuba amalkan. Yang ni yang saya target sebenarnya. Sebab kalau kita nak baca semua bab-bab, ada bab-bab tertentu ni yang sesuai untuk orang muda mengaji. Mana kita nak fokus kepada kita yang warga emas ni ya. Maknanya mudah-mudahan bagi usia kita yang ada ini kita dapat manfaatkan. Saya tadi dapat khabaran sahabat saya yang saya rawat baru ni, rawat pun dah teruk dah, kecil manis dah teruk dah memang nak kena potong, cuma dia tak mau potong. Tadi dah meninggal tadi, muda sangat lagi, 32, 33 umur dah. Cikgu sekolah dulu, anak kecil 2, anak tak sampai umur 5 tahun. Hak seorang tu umur 2 tahun, 3 tahun, seorang tu umur 4 tahun. Tu maknanya ialah dah sampai ajal. Jadi pengajaran kepada kita yang Allah beri kesihatan yang baik ini, gunakanlah peluang untuk kita sama-sama belajar ilmu, amal ilmu. Mudah-mudahan kita meninggal besok benda inilah yang nak membantu kita atau menolong kita. Baik, yang dalam kurungan tu tuan-tuan, dalam kurungan tu kalau baca memang tak faham tu ya. Ada baca, dia baca ini angkamu kalmabar, kan kalau baca Arab. Itu sebab saya nak ada whiteboard, senang saya tulis. Tuan-tuan boleh mengaji Jawi sekali. Sebab saya mengajar Jawi juga. Tak apalah, kita guna minggu depan. Ada ke? Ada lagi bagus. Depa guna tak? Tak guna, kita guna. Tak ada, tak apa, kita start minggu depan lah, tak apa. Nah, baik, tuan-tuan tengok tu, jangan panik ya. Bila tengok kitab Jawi lama, jangan panik. Dia bila kita tenung boleh baca sebenarnya pun. Cuba tuan-tuan tengok perkataan pertama ini, kan jelas kan, ini alif ya nun, ini alif nga kaf. Alif nga kaf alif angka, mim waw kaf alif muka, lam mim bara lembar. Maknanya ini angka muka lembar. Angka muka surat, nombor muka surat dia nak cerita yang tu je pun. Tapi bila dia tulis lagu ni, kita baca ini angka mulkam mabar, jadi bunyi Arab lah dah. Nampak ya? Sebab tu bila ada whiteboard saya tulis, jadi tuan-tuan boleh mengaji Jawi sekali. Tenang sangat, seronok berseronok. Lama-lama bila nak habis kitab ni, pandailah baca. Okey? Saya tak bawa ni, ada whiteboard tak? Whiteboard marker ada bawa tak? Ini dulu, kini dan selamanya tetap akan tulis begini. Kita boleh tulis alif dan nun ya, sebab dipanggil ejaan tradisi, tak boleh ubah. Orang tertua mengaji dulu sampailah kita mengaji hari ni, dan sampai nak itu kita, dia tidak akan ubah ni sistem dia. Ini tetap dia ejaan macam ni. Tak Jawi, moden ke, tradisi ke, ini sama. Okey. Kemudian angka. Saya rasa tak ada perubahan pun. Jawi law ni pun lagu ni juga. Cuma Jawi sekarang angka dia tak ada alif, tu je. Dia tulis alif dengan kaf.
Sebab hukum jawi baru ni kan tak boleh terima alif kalau bunyi A. Boneka ke, cempaka ke, tak ada alif. Jawi lama ada alif. Senang balik jawi lama banding jawi baru. Tapi itu demi sistem. Ini angka muka lembar. Lembar. Ni ejaan asal dia, cuma situ dia tulis sambung. Bila kita baca jadi pening. Kan? Sebenarnya nak cerita ini angka nombor. Orang Melayu dulu kan cakap angka. Ini nombor muka surat. Lembaran ni muka surat. Bahasa kita juga lembar kan, lembaran surat. Maknanya ini nombor muka surat. Tu je pun nak cerita. Jadi bila kita baca pening nak baca. Tu cerita kita lama malam lagu ni. Tak apa, dia mula-mula memang pening, lepas tu tak apa. Baik. Nombor 2 maknanya muka surat kedua tu khutbah kitab, 3 faedah pada beberapa fadilat ilmu. Khutbah kitab maknanya mukadimah kitab. Dia nak ajak kita 3 faedah kelebihan ilmu. Sebab dia jawi lama ni, kitab lama, dia terjemah daripada bahasa Arab punya kitab. Dia terjemah word by word. Sebab itu kalau kita baca nanti, dia tidak ada titik tau. Dia mula dan tu sampai habis. Semua kitab lama macam tu. Sebab dia terjemah daripada Arab. Dia mula dengan waw kan, bahasa Arab. Dia akan jadi macam tu. Muka surat 5, segala rukun Islam, 5 hingga 13 segala rukun Islam dan rukun iman dan penceraian ilmu tauhid, iaitu terjemah matan Ummul Barahin, beberapa tambahan yang lain. Yang ni tuan kitab ni kata dia akan tulis cerita tentang rukun Islam, rukun iman dan juga beberapa pecahan ilmu tauhid yang diambil daripada kitab Ummul Barahin. Kitab tauhid lain lah dia ambil, dia tulis, dia ambil daripada bahan tu, dia masuk dalam kitab ni. Tu yang penting sebelum ngaji bab lain kita kena ngaji akidah dulu. Ngaji kelebihan ilmu, rukun Islam, rukun iman. Kita akan tengok macam ni lepas ni. Saya tahu bila muka surat 5 nanti mungkin tuan-tuan akan dapat lebih jelas. Sebab hari ni bila tuan-tuan menyi dengan ustaz doktor tu yang mengajar akidah, saya rasa ramai yang pening tu. Kan dia cerita bila dia ajak kita baru ni yang kewujudan Allah, dia cerita, saya rasa ramai yang pening nak faham kaedah dia mengajar. So bila kita guna cara Melayu kita mungkin lebih faham. Muka surat 13, kitab pada menyatakan hukum bersuci. Yang ni Ustaz Qutubi dah ajak bersuci. Yang ni kita mungkin boleh kita skipkan. Fasal pada menyatakan ain yang mutanajis dan barang yang suci dengan disama. Muka surat 14 ni dia nak cerita tentang ain mutanajis. Ain ni maknanya benda, barang ataupun benda lah. Yang mutanajis makna yang najis, benda yang najis atau yang najis, dan barang yang suci dengan disama. Maksudnya benda tu suci dengan cara kita sama. Dia ada perkataan sama, ada perkataan sertu dalam istilah fiqh. Kita duduk ngaji dulu sampai kelar, yang kita tahu sama kan untuk najis mughalazah kan. Dia terbalik tu tuan-tuan. Yang untuk mughalazah dia panggil sertu. Sama ni untuk kulit-kulit binatang hak yang kulit buaya ke, kulit kera ke, kulit apa, yang tu sama. Dia terbalik istilah je tu. Cuma umum kita masyarakat Melayu ni, orang tua dulu sebut sama sampai ke sudah. Najis mughalazah pun kita sama, ni pun kira sama. Tak apalah, yang penting faham benda tu kena suci. Dia kena sucikan balik. Fasal pada barang yang haram isti'mal daripada bijana. Muka surat 14 juga nak cerita lagi tentang barang yang haram isti'mal, digunakan. Dia campur Arab situ Barang yang haram digunakan daripada bijana. Bijana ni bekas-bekas lah, mangkuk-mangkuk cawan yang buat daripada tulang babi ke, gelas yang kedua orang minum air arak, kita boleh ambil tak minum lagu mana ke. Dia akan ajak kita lepas ni. Muka surat 15, fasal pada sunat bersugi. Ini cerita gosok gigi yang guna kayu sugi tu. Kemudian fasal pada beberapa fardu wudu, rukun wudu dan segala sunatnya. Ini pun Ustaz Qutubi dah sentuh dalam kuliah Jumaat. Cuma muslimat nak tak dengar pasal tak main-main Jumaat.
Syaitan ni memang diajak pun, saya dengar dia memang sentuh bab bersuci sekarang ni, bab bersuci. Tapi terpulang tuan-tuan, kalau tuan-tuan berhajat, kita terus je semua tajuk, saya tak ada masalah. Mungkin yang mengaji akan lebih menambahkan ilmu dia, kan? Sebab Ustaz Qutubi dia guna kitab lain, kitab fiqh juga, cuma fokus fiqh, ya. Baik. Fasal istinja dan beberapa perkara yang dituntuti daripada yang qada hajat. Muka surat 18 dia nak ajak kepada kita cara-cara nak beristinja, ya, nak suci najis ni, dan perkara-perkara yang dituntuti daripada yang qada hajat. Ada adab nak qada hajat macam mana. Sebab kita duk mengaji lah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita buat di rumah tak pun nak betul macam mana Rasulullah buat. Biasa kalau tajuk ni dia banyak diajak biasanya orang ataupun sahabat Nabi yang kerap melihat cara Rasulullah qada hajat ni, Abu Hurairah. Sebab dia kan tukang bawa ceret Nabi, dia boleh tahu bagaimana cara Nabi buang air besar, tekan mana dulu, sebelah mana, dari sudut kesihatan. Nanti saya akan ajak bila sampai tajuk ni. Nah, sebab tu kadang-kadang kita main hantam gitu je kan. Bila kita tak ikut sunnah Rasulullah, maka kerap kali kita berlaku sembelit. Sat pukul 9 pagi berak, pukul 11 nak berak pula. Lepas sarapan kita nak berak ya. Ada yang macam tu sebab kita tak ikut cara Nabi bila mana cara dia buang air besar. Benda ni tak dicerita dengan begitu meluas, sebab pengajian macam-macam ni dia agak sedikit. Untuk ustaz pun nak cakap secara umum di masjid segan, sebab dia melibatkan benda-benda yang agak malu. Tapi dalam mengaji jangan malu tuan-tuan ya, sebab kita kalau boleh di akhir usia ni sempat lagi kita buat sunnah Nabi yang melibatkan qada hajat, sunnah Nabi yang melibatkan pemakanan, Nabi ambil garam condek lagu mana, Nabi ambil habatus sauda, Nabi makan lagu mana, semua ada cara. Sebab saya memang terlibat dalam bidang ni. Baik. 19 pasal pada segala yang membatalkan wudu. Ini ramai yang dah tahu, tak apa. 20 pasal pada sebab yang mewajibkan mandi, ya. 22 pada hukum menyapu atas dua muza. Bunyi dua muza benda apa? Ustaz saya dah sebut dua muza. Kan mim waw zai alif kan? Ya bahasa itu. Bila kita cerita bab wudu, bila sebut dua muza, kita pasal dua apa benda? Dia sama ada tangan dengan kesiku dan telinga. Bahasa Arab tuan-tuan sebut mauzun apa dia? Siapa ngaji Arab? Mauzun bermakna mauzun bilawatil malawiyah, buah-buahan. Apa nama mauzun? Pisang. Mauzun pisang. Tak bunyi dah. Jadi bukankah bentuk pisang tu ni maknanya sapu dua tangan hingga ke siku tu je pun. Jadi mungkin ketika itu Syekh penulis kita duduk di Mekah, dia duduk cari apa istilah nak tulis tangan sampai siku rasa panjang sangat, maka dia ambil satu perkataan yang mudah. Dia guna mudah. Asalnya mauzun pisang, gambaran bentuk tangan, ya. Begitu je pun, dia tak susah sangat. Jangan pelik jangan pelik. Ni bahasa. Sebab pengarang dia nak mudahkan orang yang baca kitab faham ikut zaman dia. Zaman kita memang macam kita lah. Tuan-tuan ingat tak betapa susahnya Dr. Mahathir nak mencipta perkataan skru. Dia tanya pakar-pakar bahasa Melayu, apakah bahasa Melayu yang paling susah untuk skru? Sebab tak nak ambil bahasa orang putih. Maka cipta banyak perkataan. Ada kata pemutar yang dipusing, panjang sangat. Ada kata penutup lubang, tak apa sesuai. Maka akhirnya terpaksa ambil perkataan skru juga. Begitu juga ni sudut bahasa tuan-tuan ya. Bila kami menulis sesuatu, kita cuba nak fahamkan. Macam saya buat buku pun ada cara, kadang-kadang kita nak cerita macam mana nak rawat buasi, nak tulis sesuatu tu, nak suruh ambil hampas teh, nak taruh minyak zaitun, nak tekak, nak buat ayat payah. Maka kadang-kadang kita perlu tunjuk demonstrasi, ya. Ambil hampas teh yang kita makan, taruh minyak zaitun, tekak kat tempat
Puasa itu yang akhirnya dia akan masuk balik dalam buntut kita balik. Ni istilah bahasa memang payah sikit. Baik, kita terus. Fasal pada hukum tayamum selesai. Fasal pada ain najis dan menghilangkan dia. Ni cara nak cuci najis ya tuan-tuan. Fasal pada haid dan nifas dan istihadah. Ya, macam mana kita nak kenal darah haid, darah nifas, darah istihadah. Ni pun penting untuk kita, sama ada dah dewasa, orang tua ataupun kanak-kanak, sebab kita ada anak. Ya, kita ada anak, kadang-kadang kes ni berlaku banyak ya, terutama bagi orang perempuan. Tapi kadang-kadang dia tidak tahu yang keluar dah lebih 14 hari tu nak kira darah haid kan, darah istihadah, nak kena mandi ke tak kena mandi. Kadang-kadang keluar sekejap, hilang, keluar sekejap, ada balik, hilang, ada balik. Pening dia nak kira. Okay, insya-Allah sampai tajuk ni kita bahas kitab pada menyatakan sembahyang, ni bab sembahyang. Kemudian fasal pada segala rukun sembahyang. Yang ni Ustaz Ahmad Tariki dah sentuh ya, detail dalam kitab Munatul Musalli. Mana kalau tuan-tuan ikut kelas dia sampai habis, sekarang dah mula masuk tajuk pemerintahan, saya rasa kita dah faham tentang kaedah sembahyang yang betul menurut mazhab Syafi'i. Kecuali lah kalau tuan-tuan lupa, tu je. Kalau fokus setiap hari Ahad kelas dia, saya rasa tuan-tuan boleh ingat, memang akan ingat. Okey. Baik, muka surat 29, muka surat 32, fasal pada beberapa sunat sembahyang. Ini bukan sembahyang sunat ya, sunat sembahyang, perkara yang sunat dilakukan dalam solat. Fasal pada menyalahi perempuan bagi laki-laki di dalam sembahyang. Ini dalam kedudukan saf dan sebagainya. Ini kita akan belajar nanti. Fasal pada bilangan-bilangan perkara-perkara yang membatalkan sembahyang. Fasal pada sujud sahwi. Okey, akan ada ditanya baru ni kan, bila ustaz kita jawabkan imam kena sujud sahwi tak, dia terlupa rakaat atau terlebih rakaat. Sebab benda tu kadang-kadang kita jadi lupa bila kita solat. Iblis kacau. Sudah-sudah dah 4 rakaat, dah 5. Adakah perlu kita sujud sahwi dan sebagainya? Itu akan disentuh insya-Allah. Fasal pada menyatakan sembahyang sunat. Okay, fasal pada segala waktu yang makruh sembahyang padanya. Okay, ada waktu yang makruh kita solat. Okay, biasanya di akhir waktu lah. Fasal pada sembahyang berjamaah. Fasal qasar sembahyang dan jamaknya. Ni cerita sembahyang jamak dan sembahyang qasar. Ni kena belajar. Kat Lebuh Raya kadang-kadang dia tulis ya. Cuma kadang-kadang kita nak baca lafaz tu kita pening, panjang sangat. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilaihi al-'asr jam'a taqdimin ma'muman lillahi ta'ala. Kadang-kadang tergeliat nak sebut, pasal kita tak ngaji, tengok yang ditampar dekat dinding up and R tu kan, bagi orang yang tak tahu punyalah susah nak menyebutnya tu. Ya, akhirnya orang ni sembahyang sudah, dia tak sudah lagi. Jadi bila kita masuk bab ni, kita akan mudahkan. Tuan-tuan tengok duk pening kepala sangat, mudah sangat. Inna dina yusrun, agama ni mudah, cuma kita yang memayahkan. Baik, bab pada menyatakan sembahyang Jumaat. Bab pada sembahyang 2 hari raya, dan barang yang bergantungan dengan dia. Kemudian muka surat 47, bab pada sembahyang gerhana matahari dan bulan. Ini kita pernah buat di masjid kita ya, yang rokok 2 kali tu, kalau tuan-tuan perasan ya, kita rokok 2 kali, dia ada khutbah pendek ya. Baik, bab sembahyang minta hujan, minta hujan. Bab pada sembahyang takut. Sembahyang takut ni apa benda tuan-tuan? Dia tulis tu sembahyang takut. Jadi kita tengok tajuk ni sembahyang takut, rupanya ada dalam bab fiqh sembahyang takut. Dia bukan makna sembahyang takut tuan-tuan, dia maknanya salatul khauf, ataupun kita sembahyang di medan peperangan. Yang ni untuk askar ya. Yang bekas tentera mungkin arif kot, kagak biasanya dia akan ajak bab macam ni ya. Saf pertama rokok, saf kedua berdiri, saf ke belakang rokok, saf pertama berdiri. Dia ada kaedah dia. Yang ni kitab lama dia panggil sembahyang takut, salatul khauf ya. Salatul khauf, sembahyang dalam keadaan di medan peperangan. Itu bahasa senang faham. Jangan tuan-tuan jadi terkejut pula nah.
Jangan terkejut. Baik. Fasal pada hukum pakaian. Ya, aurat pakaian. Kitab muka surat 51, kitab pada menyatakan janaiz. Janaiz ni jenazah. Pengurusan jenazah bagaimana daripada mula dia meninggal hinggalah pengkebumian. Kitab pada menyatakan zakat. Bab zakat unta dan lembu dan kambing. Dia fokus ya, bab zakat unta, lembu dan kambing. Ni kalau kita usahawan kambing ataupun usahawan lembu lah. Unta kita tak ada apa di sini. Ni diajak ni ya. Sebab bekas-bekas pencen ni kadang-kadang nak jadi usahawan peternakan lembu. Jadi tak tahu, kadang-kadang benda yang lembu kita belah tu kena zakat, kita tak tahu. Main duk jual dia tak tahu. Jangan main-main. Yang ni memang kena fokus ya. Kita akan fokus bab ni. Bab zakat emas dan perak. Ni kadang-kadang gelang emas rantai duk simpan dalam bilik tu ramai berat. Tuan-tuan timbang kalau tak ada alat timbang, main rumah saya tolong timbangkan. Dan saya pernah jadi amil jaiz, jadi saya mengaji semua macam ni. Kita ada alat timbang semua, mai saya timbang, kita kira berapa kadar zakat tuan-tuan kena bayar kalau barang kemas lah. Kalau muslimat kita ada barang kemas banyak lah. Nisab hari ni di Selangor kalau barang tu lebih 800 gram baru kena zakat nah. Pakai tak pakai kena 800 gram. Kira 800 gram tu kira kaya lah ya. Cuma tak kaya macam pengarah ayam Sabah baru ni lah, tak kaya macam tu lah, tapi kira kaya lah. Sebab 800 gram berat tau, berat juga. Sebab 1 gram sekarang pun dah RM195 harga lah ni. Kalau 800 gram RM40,000 tu. Jadi kalau asal ragu-ragu, mai rumah saya mai timbang. Sebab kalau timbang kedai mah kok kena cas kan. Mai rumah tak saya tak kena cas. Saya dah alat semua. Sebab memang kami kerja lagu tu, kita bantu. Tuan-tuan tahu saya duduk sini walaupun macam tak nak kerja, orang selalu mai rumah saya. Cuma tuan-tuan tak kenal sebab dia lah, orang jauh-jauh mai. Ada mai bawa barang kemas timbang, suruh kira zakat, ada suruh kira nak bayar fidyah berapa. Ramai orang mai tanya lagu tu. Kita bantu. Ya, kita bantu insya-Allah. Baik. Bab pada menyatakan zakat bab zakat emas. 56. Bab zakat biji-bijian dan buah-buahan. Dia biji-biji, lepas tu nombor 2, lepas tu yanun, biji-bijian. Itu kaedah Jawi lama ya. 56. Bab zakat harta benda perniagaan dan ma'dan dan rikas. Ma'dan ni harta karun, rikas ni lebih kurang sama juga, harta gadaian, harta yang kita jumpa. Bab pada menyatakan zakat fitrah. Bab pada orang yang mustahak mengambil sedekah. Siapa yang layak terima sedekah? Okey. Sebab lepas zakat baru sedekah. Zakat wajib, sedekah sunat. Jadi kita kena utamakan yang wajib dulu, baru yang sunat. Kitab pada menyatakan hukum puasa, muka surat 60, muka surat 63, fasal pada orang yang harus baginya berbuka puasa Ramadan. Ini cerita di bulan puasa 63. Fasal pada kifarat puasa yang wajib. Ya, denda puasa wajib apa dia kalau kita tinggal dengan sebab kita menazarkan, dengan sebab kita buat perkara yang batalkan puasa. Muka surat 64, fasal fidyah luput puasa Ramadan. Ya, puasa habis kita tak ganti lagi, kena bayar fidyah. Adakah kena qada fidyah saja ataupun kena qada sahaja ataupun kena fidyah sahaja? Ni cerita panjang ya tuan-tuan. Bab pada puasa sunat. Macam kita puasa hari ni kan, puasa hari Tasu'a, esok kita puasa hari Ashura. Dia bertemu tu. Dan kalau tuan-tuan tengok pula kalender kan, kebetulan kalau bulan 10 ni, minggu depan hari Sabtu, Ahad dan Isnin dia jatuh bulan hari putih, Yaumul Abyad, iaitu puasa pada hari putih 13, 14, 15 bulan Muharram. Maknanya sunat kita puasa. Siapa yang nak puasa lah. Tapi masalahnya kita time tu lah kenduri kahwin banyak Saya minggu depan banyak kenduri kahwin, memang tak boleh puasa. Hari Sabtu tu pun 2-3 juga. Baik. Kitab pada menyatakan i'tikaf. Ni kita main haji ni, jangan lupa untuk niat i'tikaf. Siapa tak niat sekarang. Dia elok masa kita masuk pintu masjid. Masuk masjid niat i'tikaf, pahala dapat. Pahala i'tikaf dapat, pahala kita haji memang dapat lah. Baik. Fasal pada
dah lupa puasa bab Ramadan 66 ya. Okey. Kitab pada menyatakan haji dan umrah. Yang ni yang dah pergi haji rasanya dia lebih arif sebab dia ada khusus ya. Pada miqat haji dan umrah yang muka 68, iaitu kita didedahkan waktu khusus haji kan dia ajak pada kita miqat zamani, miqat makani, yang lam, Bir Ali, Dhul Hulaifah. Itu semua nama-nama tempat kita miqat. Yang khusus haji tahu kan, yang khusus haji khusus umrah dia tahu lah bab lagu ni. Baik. Bab pada rukun haji dan umrah. Kemudian bab 69, fasal pada wajib haji dan umrah, fasal pada ihram haji dan umrah, fasal pada mubit di Muzdalifah. Mubit ni maknanya bermalam ataupun duduk di Muzdalifah, biasa bermalam mubit ya. Dia tulis mimbayata tu, tentang pasal di dalam kitab ya. Fasal pada mubit. Jangan baca, nak baca macam mana kalau pasal kita kan mubiyat ke, payah nak baca tu. Dia mubit. 71, fasal pada mubit di Mina dan melontar segala jamrah. 73, fasal pada tawaf wida', tawaf yang kita buat nak balik tu ya, sebelum kita berangkat pulang, atau disebut tawaf selamat tinggal ya, bila kita pergi buat umrah ataupun buat haji. Fasal pada mendatang dengan haji dan umrah atas 3 wajah. Maksudnya kaifiat cara nak buat haji dan umrah dengan 3 cara. Kalau tuan-tuan masih ingat, dia ada tamattu, ada qiran. Yang ni lah ya, yang tuan-tuan ada khusus tu. Tuan-tuan kena ingat, bila saya baca bab-bab ni, bila kita macam khusus haji semua, rupa-rupanya semua tu dah dihimpun dalam kitab ni. Itu sebab saya kata mufti kena khatam. Mufti kena khatam kitab ni, pasal semua bab dalam ni ada. Bab fiqh semua ada. Baik. 74, bab pada barang yang haram dengan ihram. Ni yang dia ajak dalam khusus. Bila kita dah pakai ihram, benda apa yang kita tak boleh buat kan. Yang pergi haji tahulah. Fasal pada ihsar, iaitu ditegah daripada menyempurnakan nusuk. Nusuk ni amalan haji. Ada benda yang menegah kita daripada buat dengan sebab tertentu. Fasal pada segala dam haji dan umrah ya. Yang kena dam, tak kira lah sembelih unta atau kambing dan sebagainya. 80, kitab pada menyatakan adhiyah. Adhiyah ni maknanya korban. Lepas sambut raya semua dia akan cerita pasal korban. Disebut adhiyah, dia tak tulis korban. Mungkin ketika itu tuan pengarang ni tidak ada perkataan Melayu yang sesuai. Nak kata apa Melayu, kata sembelih lembu raya, payah nak cari perkataan. Apa nak tulis sembelih lembu raya, tak sesuai. Maka digunakan perkataan adhiyah. Nama kelemahan orang Melayu kita jumpa juga perkataan korban ya, qaf ra ba alif nun. Kemudian fasal pada menyatakan akikah. Ni kena mengaji tuan-tuan, fokus sebab kita ada cucu, kadang-kadang sampai umur balik dah tak akikah. Yang dengar doa selamat. Dia bila kata akikah ni tuan-tuan, dia kena ada syarat-syarat dia. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Dia ada tu ya. Jangan pergi order kambing catering tak cukup pula 1 ekor. Tu kalau elok biar kambing bakar tak apa, dengan kepala semua ada. Ni kita order dia masak, kadang-kadang takut tak cukup. Dia ada nisbah berat kambing dengan ekor tu, berapa berat dia ada nisbah dia. Sebab bila tak cukup tu jadi kurang sempurna. Walaupun dia benda sunat. Kemudian masak kambing akikah lagu mana, tekan buat sambai semua, dia tak boleh, kena ada 1 gulai manis, buah-buah betik ke, supaya manis akhlak budak tu. Niat tu kena ada tu. Ni bukan cerita kita mengaji, yang saya tahu kita cuma mengaji gitu-gitu kan, sebab kita tidak detail. Bila mengaji macam ni dia detail. Masak gulai manis lagu mana, kemudian tuan tu kena niat supaya manis akhlak anak aku nanti, manis akhlak cucu aku nanti. Cakap mulut manis. Kita nak lagu tu, bukan main buat gitu ya tuan-tuan. Sebab tu bila kita mengaji ni, kita boleh praktik tu, kita cuba buat sekali. Lepas kita faham ni kan, cuba buat yang ada cucu baru ke apa, kita cuba buat ikut sunnah betul-betul. Mungkin tak dapat buat hari ke-7, tak apa, tapi buatlah hari ke-berapa pun, cuba ikut sunnah betul-betul. Baik. Kitab pada menyatakan perburuan dan menyembelih.
Ni cerita bab buruan. Siapa nak burulah hutan pun tak ada dah ni. Tak pernah banyak hutan nak buru payah. Beli kedai je lah cuma yang kita akan fokus penyembelihan tu penting. Kitab pada menyatakan barang yang halal dan haram daripada makanan ni kena cukup kena jaga. Pasal lah kita dah makan benda merapu banyak. Kemarin saya beli gula-gula, nak gula-gula, kita pun main kalut-kalut tak baca. Ambil lah gula-gula yang dia tulis vitamin C apa benda tu dalam bungkusan, buka, dia lembut macam gel. Saya duduk dalam bidang ni, kita tahu dah kalau jenis gel memang ada babi punya, memang ada gelatin babi, walaupun tak declare. Terus buang dengan bungkus-bungkus itu, cakap anak jangan makan. Boleh lah mereka terima, sebab mereka dah faham. Kalau gula-gula jenis keras tak apa tuan-tuan. Kalau jenis lembut, jenis gel, jenis yang ada tu bahaya. Dengan bagi takut diviralkan pun daripada kulit babi banyak jenis-jenis yang macam ni. Baik. Kitab pada menyatakan hukum berjual beli. Ni bab jual beli ni kadang-kadang kita buat lebih kurang. Terutama kalau kita beli sesama Islam. Kadang-kadang tak akad pun. Bila tak akad tak ada keberkatan. Kalau kurang saya beli barang ni kalau kita beli di IN Ihsan tu ke, yang orang Islam kita lah. Kalau yang Cina tak payahlah, yang orang Islam kita akad tuan-tuan. Sebab itulah adanya keberkatan dalam jual beli tadi. Kita makan makanan kita beli tu berkat, hati kita cerah. Ni duk beli tak nak jual beli pun tu yang kena masak tak cukup. Beli ayam sekok pasal apa bajet tak cukup, kena tambah lagi sekok. Tapi bila kita ada akad tuan-tuan, ada keberkatan. Kadang-kadang sekok ayam cukup untuk makan yang ramai. Ini keberkatan. Jadi kena. Baik. Muka surat 96 pada menyatakan riba. Kita akan tengok nanti ini hukum. Sekarang dah mula masuk kepada bab fiqhul muamalat, fiqh muamalat, iaitu yang melibatkan urusan jual beli. Jual beli. Fasal setengah daripada jualan yang ditegahkan dia lagi tiada sah. Kemudian tuan-tuan jumpa ada huruf alif lam kha. Pasal nampak tu alif lam kha kan dia tulis fasal setengah daripada penjualan yang ditegahkan dia lagi tiada sah. Alif lam kha kan maksudnya ila akhiril ayat, hinggalah ke akhir cerita dia. Itu maksudnya ila di bahasa Arab tu alif lam kha tu short form dia. Macam kita eja tidak TDK, Arab pun ada juga ila akhiril ayat dia tulis alif lam kha je. Yang bajingan Arab tahulah, kalau tidak nak buat nota kat universiti jenuh penceramah duk cakap panjang dengan kita nak tulis satu-satu, maka dia ada short form dia. Macam kita duk tulis rumi lah, TDK tidak, yang Arab pun dia ada juga. Hari ni kita mengaji Arab lagu ni nampak alif lam kha tu kira maksudnya ila akhiril ayat atau akhir jumlah, sehingga akhir cerita dia. Bab pada menyatakan khiyar. Khiyar ni sejenis jual beli yang kita boleh pilih. Kalau macam ada promosi ke, ada jenis kita pilih yang mana kita patut pilih, ataupun yang mana yang orang nak jual tu kena buat lagu mana. Fasal bermula tasrif itu haram. Yang ni saya kena rujuk balik saya tak, kurang arif makna tasrif ni, saya kena rujuk balik. Pada hukum mubih dahulu daripada qabat. Ini cerita berkaitan dengan akad jual beli. Siapa patut akad dulu, siapa patut terima dulu. Adakah penjual ucap dulu saya jual barang pembeli kata saya terima, atau pembeli kata dulu saya terima saya beli barang ni saya jual. Mana dulu? Kita akan mengaji. Baik. Bab pada tauliyah dan isyraq dan murabahah dan muhatahah. Ini semua berkaitan dengan persoalan jual beli, iaitu pada sudut perkongsian, isyraq, perkongsian. Sekarang ni sebut apa istilah moden sekarang ni dia ada dipanggil murabahah, mudharabah, musyarakah. Ini semua berkaitan dengan keuangan Islam. Yang ni Dr. Zaharuddin pandai bab ni sebab dia PhD dalam bidang ni. Tapi kita mengaji jugalah secara asas. Yang tulis dalam kitab ni kita mengaji juga. Kalau tuan-tuan perasan, hebatnya tuan-tuan guru dulu, dia tak ada PhD, tak ada profesor, dia boleh buat kitab semua bab. Lah orang PhD, Zaharuddin dia PhD bidang ni je, bidang fiqhul muamalat je, bidang keuangan Islam, itu bidang dia, kepakaran ni. Dia boleh cerita semua bab munasahat ke, bab murabahat dan sebagainya.
Bab 104 ya, pada menjual usul dan buah, maknanya pada menjual pokok dan buah, pajakkan ke macam mana ke, semua ada. Fasal pada jual buah kayu dan perhamaan dan yang dan nyata mungkarnya. Baik, perhamaan tu, hama tu tuaian, maksudnya macam melibatkan benda-benda yang kena tuai. Okey, padi bukit ke, padi ke, gandum ke dan sebagainya. Bab pada bersalah-salahan dua yang berjual beli. Ini bab-bab yang berkaitan dengan jual beli. Bab pada jual beli sahaya, dah tak ada zaman sekarang. Kitab pada jual salam, ya, jualan salam ni dalam istilah ekonomi Islam, ada di bank-bank yang anjurkan, ya, yang kita buat pinjaman, yang ditulis, tuan-tuan pasal tak, kadang-kadang ditulis bay'us salam, lalu bank rakyat buat. Dia macam dia jual, dia beli rumah, dia jual kat kita, lepas tu dia cas hutang kat kita. Kan ada kan bay'us salam sebagainya. Nanti kita akan mengaji, baru nampak selama ni bank duk buat apa dia istilah ni. Rupanya dalam kitab ni ada, tuan-tuan. Ya. Baik. Bab pada bersalah-salahan, ni dah. Bab pada jual beli saya dah. Fasal pada memberi hutang. Okay, kitab pada menyatakan gadaian, ar-rahnu, yang biar rakyat buat tu, ar-rahnu tu. Dalam istilah kita bergadai, ya, hukum macam mana. Kitab pada menyatakan hukum bersekutu ataupun hukum share. Kitab pada menyatakan hukum berwakil, atau wakil ke orang beli barang macam mana. Fasal pada barang yang wajib atas wakil pada wakalah dengan jual dengan bertangguh. Ada jualan bertangguh. Istilah bahasa moden sekarang disebut al-bai'u bisamanin ajil, jualan bertangguh. Beli rumah, beli kereta, dia ada kaedah sistem ni, ya. Memang agak pening, tuan-tuan, sebab ada istilah ekonomi Islam. Memang pening, tuan-tuan pening, saya pun pening. Tapi sebab dah mengaji dah, kita boleh cerita lah. Cuma kita bukan fokus bidang tu, jadi kita hanya mengaji untuk ambil ilmu. Jadi kita tahu bila orang sebut al-bai'u bisamanin ajil, jualan tangguh, oh lagu ni bentuk dia. Jual salam, oh lagu ni bentuk dia. Begitu, ya. Fasal pada barang yang wajib atas wakil pada wakalah. Ini cerita kita wakil kepada orang untuk beli barang kepada kita, ataupun wakil pada bank. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan perasan, bila kita buat pinjaman dan sebagainya kan, kita kena akad wakil. Kan disebutkan, cik tolong akad cik, wakil pada kami pihak bank. Itu dia panggil wakalah, ya, wakil. Baik, sebelah dah. 116, fasal hukum wakalah dan terangkatnya. Kitab pada hukum pinjaman meminjam. Ini bab pinjam meminjam, pinjam barang ke, pinjam apa, boleh pulang tak boleh pulang, kalau rosak lagu mana cara pulang dia, kena ganti ke apa, nanti dia akan sentuh. Kitab pada hukum berbahagi laba. Laba ni keuntungan, macam mana nak bagi keuntungan, kalau share partner dan sebagainya, semua Islam dah ajar. Sebab tu kalau kita boleh ikut semua benda dalam ni, aman hidup manusia, aman sistem ekonomi kita, tak perlu bantu pada sistem ekonomi kapitalis. Tenang sangat. Fasal jika difaraid oleh ini pening, nak baca ni 120. Fasal jika difaraid oleh, saya tak jelas huruf ain ke huruf mim tu, si amil. Si amil. Fasal harus bagi malik dan amil. Okey, ni cerita kalau amil zakat nak faraid, ataupun kita katakan hukum faraid dalam bab pembahagian harta pusaka. Ni pun panjang cerita dia. Kitab hukum sewa menyewa, kemudian pesuat 1, 2, 3. Fasal pada hukum mengupah, ya, kita upah orang bekerja macam mana, semua Islam ajar yang detail. Fasal pada hukum mukhabarah, dia lebih kurang juga tadi, kita banyak upah dalam ikut term-term dia, ada harian, mingguan sebagainya, gaji. Kitab menghidupkan bumi yang mati. Ada cerita dalam bab fiqh tentang perasan, mungkin tak nak jumpa pun. Ada cerita pasal menghidupkan bumi yang mati, maksudnya cerita bab tanah-tanah yang kosong, yang wakaf. Kalau wakaf tanah apa dia panggil, yang reserve-reserve ni, yang bukan ni. Ada bab hukum fiqh yang cerita kita boleh hidupkan tanah tu
suburkan dia tanam, lepas tu hukum barang tu lagu mana. Kan ada kes kan, mengaku dia punya apa semua. Nanti kita mengaji baru tahu nak tekan orang pun senang lepas ni. Dia marah-marah tunjuk muka surat ni, kitab dah sebut. Kalau dia orang Melayu kita senang, kalau bukan Islam payahlah. Ya, sebab Islam dah ajak pada kita. Fasal bermula kalian dua perkara. Kitab pada hukum hibah yang melengkapi sedekah dan hadiah. Hibah ni pemberian ya. Kalau istilah bank dia tulis hibah. Kalau perbankan Islam, kalau kita tengok buku kita punya apa, penyata keuangan kan dia tulis bayaran hibah kan, pemberian daripada pihak bank kepada kita. Okay. Kitab pada hukum luqatah. Luqatah ni barang yang kita jumpa, barang yang jumpai. Kan kita jumpa duit ke, jumpa emas ke, ada cerita. Bahkan Dr. Yusof Qaradawi dia buat buku khas tajuk ni, Kitabul Luqatah. Dr. Yusof Qaradawi tulis, saya ada kitab dekat rumah. Jumpa barang orang lagu mana nak declare 7 masjid, berapa nilai apa yang patut declare, kalau jumpa RM1 kena declare ke tidak. Dia semua cerita. Barang jumpa, bukan setakat duit saja ya. Jumpa barang yang berharga, tak kira barang apa. Baik. Fasal pada hukum memungut binatang dan lainnya dan warid kedua-duanya. Ni cerita ambil binatang, memungut binatang ni maknanya kadang-kadang melibatkan barang binatang yang tak bertuan. Yang tak bertuan. Kan ada kan kadang-kadang duk lepas dia, orang tak bela dia beranak-anak macam kucing yang kat masjid ni kan. Itu kira yang tak bertuan. Jadi Islam dah ajar kita bagaimana cara nak memungut dia. Kitab pada hukum memungut kanak-kanak yang berjumpai, yang kita jumpa budak-budak berjalan yang tak ada mak ayah, yang terbiar. Ada Islam ajak kita. Dalam istilah kita sekarang kita kata apa ni, anak angkat lah, kita ambil anak angkat ya. Cuma binatang tu nak kata binatang angkat tak apa sesuai. Cuma anak angkat sesuai, binatang angkat tak apa sesuai. Tapi cerita dalam kitab dia kata memang istilah dia memungut. Memungut binatang atau memungut anak. Tu kira kita kata jadikan anak angkat lah. Baik. Satu, tiga, dua. Fasal bermula laqid itu Islam, ia. Fasal bermula laqid itu merdeka, ia. Ini bab-bab syarat-syarat yang melibatkan harta pusaka, kita akan bicarakan nanti. Fasal pada menyatakan dinding yang daripada mempusakai. Ini semua cerita pusaka ya. Muka surat 130 sampai muka surat 139 ya. Semua istilah pusaka tuan-tuan ya. Kalau nak baca satu-satu tu pening tu nak baca tu. Dia semua cerita bab pusaka. Kita terus kepada 139, kitab pada hukum wasiat. Yes. Berapa yang patut kita wasiat? Semua ada peraturan Islam. 1/3 sahaja tuan-tuan kalau nak wasiat dia ajar pada kita. Nanti kita akan sentuh. Bukan boleh wasiat semua benda. Kitab pada hukum berkirim. Kirim salam ke, kirim apa ke, hang tolong kirim salam kat dia. Salam tak bagi pun terus kirim, tak boleh. Kita kena sebut salam tu dengan lafaz Assalamualaikum, tolong kirim salam dekat Joyah. Ceritalah kita pun nama orang tak ada kat sini lah, senang. Jadi itu kaedah Islam najak semua. Kirim salam ke, kirim barang ke sebagainya. Kitab pada hukum nikah, ya, dia ada ujung tau. Tuan-tuan perasan tuan-tuan, pasal apa dia susun kitab ni daripada akidah semua, dia suruh mengaji semua, buat pusaka semua, baru dia ajak buat nikah. Perasan tak? Hikmahnya di sini, apabila berkahwin kita dah ada tanggungjawab. Semua ilmu yang kita mengaji tadi, ilmu tu yang akan kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Cuma lah ni yang agak kita rasa kurang kalau macam saya dah tak bersuka. Khusus perkahwinan sekarang, dia hanya hajak pasal tanggungjawab laki bini, dia hanya hajak pasal nafkah, dia hanya hajak benda-benda berkaitan dengan perkahwinan. Dia tak hajak benda yang ni. Tu yang lepas nikah tak tahu akikah anak macam mana, tak tahu nak tahniah anak macam mana. Ini yang saya rasa kekurangan dalam khusus perkahwinan sekarang. Pasal buat khusus nak CJ. Tu yang lepas nikah cerai berai habis. Banyak kes. Ya. Fasal pada hukum meminang. Dia ajak kita apa hikmah tengok tangan saja dengan tengok muka wanita. Semua ada, saya akan sentuh nanti. Baik. Fasal pada
yang mengakadkan nikah dan barang yang sebut sertanya. Cerita nak akad nikah, adakah wali akad nikah ataupun juru nikah atau siapa saja. Okey, wakilkan. Sebab jenis akad nikah ni tuan-tuan, saya pengalaman banyak. Kalau kita bapa si pengantin perempuan, kalau rasa-rasalah kita ni kurang iman, ataupun sebab dia syarat wali ni dia jangan fasik ya. Kalau istilah fiqh yang agak keras, isap rokok pun sudah dikira sebagai fasik, tak boleh jadi wali. Ni kalau istilah yang agak keras. Jadi kita yang ada anak dara, kalau rasa tak makan cekak, jangan duk gagah akad nikah. Pas kata imam tak apa. Kalau rasa kita solat kurang sempurna. Sebab saya dah tengok hari ni, masa saya di JAKIM bahagian perceraian dulu, pengalaman banyak kes, bukan kita nak mengata pada wali tak, tapi yang kebanyakan yang artis-artis yang nak popular ni, bapa sementing perempuan, dia seronok kalau dia boleh akad nikah menantu dia ikut syariat. Tapi dia semayang tunggang langgang yang akhirnya walaupun sah tapi keberkatan tak ada. Nikah sah cerai, maka kata-kata tu di sekitar kita pun ada kan, hati-hati sekali. Tuan-tuan mungkin kenal tu, hak pernah jumpa saya tu, tapi nak buat ke mana? Kita hanya boleh bagi pandangan, tapi tu lah ni habislah nak buat ke mana. Tu cerita dia. Baik, fasal pada yang menegahkan wali bagi nikah. Ada keadaan di mana wali tak boleh nikahkan pengantin perempuan. Fasal pada pupu ni maksudnya padanan. Adakah dikira disebut tinggi lelaki, rendah perempuan, sama tinggi ke, sama saiz badan besar kecil ke, semua dia ajar pada pupu. Yang diiktibarkan dia pada nikah. Okey, bab pada barang yang haram daripada nikah. Ni panjang ya tuan-tuan, kalau kita nak ni kan, kita cuba habiskan hari ni kita lanjutkan sikit. Sebab kita tak mengaji lagi, kita tengok tajuk dulu, bagi faham tajuk dulu. Fasal tiada harus bagi seorang berkahwin akan sahaya. Ni tak ada teman kita. Fasal tiada halal bagi orang Islam berkahwin akan kafirah. Dia tak sebut kafir, dia sebut kafirah. Maksudnya orang perempuan yang bukan Islam lah, anak dara Cina ke, anak dara India ke, dia kata kafirah, dia tak kata kafir ya. Rah tu merujuk kepada perempuan, ha tu bahasa Arab merujuk kepada perempuan. Muallimun, muallimatun, kan tuan-tuan duk mengaji kan. Okey, jadi tun tu atau ha tu merujuk kepada perempuan. Baik, bab pada khiyar pada nikah dan men'ifaf akan asal dan nikah sahaya. Ini bab cerita perkahwinan dengan hamba sahaya lagi, tak habis lagi. Fasal pada menyatakan nikah sahaya, tak habis lagi. Kitab pada menyatakan isi kahwin. Ni kita kena fokus. Pasal bahas cerita mas kahwin ni dah menjadi satu trend yang pelik di Malaysia sekarang ni. Terutama kalau tuan-tuan orang Kedah, dia akan kira ikut berapa ekar bendang dia ada. Jangan main-main. Ataupun berapa relung sawah padi dia ada. Demam tuan-tuan kalau kena 20 relung, 20,000. Kadang-kadang orang tu tak faham mana satu mas kahwin, mana satu belanja. Bila kita faham, saya rasa tak akan berlaku masalah ketinggian hantaran. Sebab yang wajib itu mas kahwin. Mas kahwin itulah yang nak menghalalkan hubungan laki dengan bini, bukan hantaran, bukan belanja tuan-tuan. Mas kahwin itulah hak perempuan tadi. Yang nak halalkan hubungan tu pada mas kahwin. Belanja tu nak buat kenduri, beli lembu ke beli apa, tu je. Baik. Fasal pada hukum perkelahian antara laki-laki ni. Ni kalau cerita pasal laki bini duk kelahi ya, dia ada kaedah dia. Istilah-istilah dalam fiqh yang akan kita pelajari. Dan sebenarnya bila kita melihat benda ni tuan-tuan, dia juga mengajak kita tentang kaunseling rumah tangga. Kaunseling rumah tangga bila mana berlaku perkelahian antara laki bini. Sebab kita dah orang tua kan, dah ada anak menantu masing-masing. Bila mereka berkelahi, macam apa peranan kita? Masuk belah siapa? Yang jadi haru biru ni pasal mak mentua, pak mentua masuk campur. Habis masuk mendamaikan tak apa, masuk sebelah anak sendiri. Ni kena tengok betul-betul. Kitab pada
isi kahwin. Fasal pada jamuan berkahwin dan lainnya. Ini cerita kenuri yang ustaz apa nama yang di Perak tu, yang jadi isu tu, Nabi buat kenuri, dia kata makan cucuk apa nama kuih cucuk udang apa, Ustaz Allah Akbar yang Ustaz Kazim. Ni bab fiqh ni lah, bab kenuri kahwin, ya, bab jamuan. Memang dalam kitab pun disebut, cuma dia umpamakan sahaja. Roti jala memang tak ada zaman Nabi, dia hanya umpamakan, ya. Itu yang Dr. Asim marah tu. Baik. Hukum fasal pada hukum perkahwinan dah, kitab pada hukum khuluk, iaitu tebus talak. Ini pun tidak didedahkan sangat dalam pengajian di masjid, ya. Bagaimana nak tebus talak? Dia melalui pembayaran tertentu suami dan isteri kepada suami. Kan ada, kalau banyakkan kes macam ni melibatkan orang atasan. Sebab bila menega duit banyak, dia nak tebus talak, dia minta 1 juta, 2 juta, lagu tu. Yang tak ada duit ni tak ada lah kes macam ni, dia hanya fasakh saja, ya. Baik. Khuluk ni tebus talak, ya. Fasal pada bersalah-salahan pada khuluk atau pada iwadnya, dan bersalah-salahan bila-bila bilang-bilangan talak. Ini kita ada mahkamah syariah yang akan putuskan, ya, berapa talak yang telah dilepaskan oleh suami kepada isteri tadi. Kitab pada menyatakan hukum talak, ya. Talak ni ada kalanya wajib, ada kalanya harus, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Dia bukan kata ni tuan-tuan, bila kita mengaji besok dia ada 4 jenis, ada hukum ni. Ada kalau wajib, ada kalau sunat, ada kalau haram, ada kalau makruh. Fasal pada menyerahkan talak bagi isteri. Fasal jika berkata suami ila akhir. Alif lam fa tu ingat, dia banyak ceritalah bab talak ni, ya. Fasal 167, fasal jika syak pada jatuh talak. Takut-takut terlepas cakap dengan niat tertentu, boleh jadi jatuh talak isteri tadi. Ni banyak yang berlaku sebab kadang-kadang dalam keadaan marah dia boleh sebut benda-benda yang macam ni. Fasal pada membahagikan talak, ya, dia ada talak rajai, ya, kan dia ada bab-bab kita mengaji, ya. Fasal pada ta'liq talak dengan waktu dan lainnya. Ni dalam kitab, dalam lafaz ta'liq ada, ya, tinggal berapa bulan kena jatuh talak dan sebagainya. Fasal pada beberapa bahagian, ya, bagi itu bahagian daripada ta'liq dengan hamil dan lainnya, ya. Berlaku talak ataupun ta'liq itu jika perempuan tu hamil, apa cerita dia, dia akan bahaskan. Kemudian fasal jika berkata ia bagi isteri engkau talak, dia tak kata apa-apa, dia cuma sebut engkau talak, pun ada dibahaskan, ya. Kitab pada menyatakan ruj'ah, rujuk, cerita rujuk, okey, yang talak rajai, ya, yang boleh rujuk balik. Kitab pada menyatakan ilak. Ilak ini ialah melibatkan sumpahan, tak silap saya. Kitab pada menyatakan zihar. Zihar ini pernah dengar, bab fiqh. Cerita zihar ni cerita jenis lelaki suka samakan bini dengan mak dia, tak kira dia samakan apa pun, boleh jatuh talak. Jangan ada main-main. Muka awak macam muka mak saya sebiji, jangan main-main. Ini cerita dipanggil zihar. Nanti kita akan belajar dengan detail. Dan tuan-tuan jangan pelik, ya, sebab tu kadang-kadang takut berlaku, ya. Matlab kafarah zihar dan kafarah jima' bulan Ramadan dan sebagainya, tak apa. Kitab pada menuduh dengan zina dan li'an. Ini dah masuk bab hudud, tuan-tuan. 176 hingga seterusnya itu lebih kepada bab hudud. Dia akan masuk bab hudud. So kitab ni cerita habis sampai fiqhul jinayah. Ini masuk fiqhul jinayah, ya. Yang tadi fiqhul muamalat, lepas tu fiqhul ibadat. Itu yang dikatakan pembagian fiqh tu banyak. Ada fiqhul sirah, fiqhul muamalat, fiqhul jinayat. Ini mula masuk bab fiqhul jinayat, ya. Fiqh melibatkan hukum jenayah ataupun bahasa kita hudud lah, senang, ya. Kitab pada menuduh dengan zina dan li'an, yang kes Anwar Ibrahim dengan Saiful Bahri. Ini cerita dia. Kitab pada hukum iddah, okey. Iddah ni bilangan berapa hari ditinggalkan, ya. Fasal pada hukum istibra', nak keluar rumah, nak suci macam mana perempuan yang ditinggalkan suami. Okay, kitab pada hukum menyusu. Fasal kedatangan rodok atas nikah. Rodok ni maknanya menyusu,
bila susuan tu boleh menikah ke tidak lagi. Ini cerita susuan Fasal pada ikrar dengan radha, pengakuan saudara susu ke apa benda yang melibatkan susuan. Sebab dalam hukum fiqh, kalau saudara susuan hukumnya sama macam saudara kandung, auratnya dan sebagainya. Ya, sebab tu saya bila orang jumpa, bila dia ambil anak angkat yang bayi, saya kata cubalah susukan sampai 5 kali kenyang ataupun 3 kali kenyang setengah pendapat, maka anak angkat tadi sudah menjadi anak susuan, jadi auratnya besok tak ada masalah. Berbagai yang pusaka tak ada masalah, kira macam anak sendiri dah. Cuma isunya bila ambil anak angkat ni, dia nak keluar susu payah sebab dia tak ada anak kan. Tapi teknologi sekarang dah ada hormon, pil-pil hormon yang boleh dimakan. Tuan-tuan dengan bagi susu ni, cuba suap susu badan supaya anak tadi naik taraf. Naik taraf jadi anak susuan, jadi hukum macam hukum anak kandung. Kita nak jaga apa tuan-tuan? Nak jaga aurat. Besok-besok kalau ambil anak angkat lelaki ke perempuan yang macam kita lelaki kan, ni batasan aurat nak kena jaga. Kalau bukan diiktiraf anak susuan ataupun anak kandung, jadi aurat kena jaga. Fasal bermula nafkah usul wajib atas furu'. Ya, ini bab nafkah bila berlaku perceraian dan sebagainya. Fasal pada hadanah, iaitu hadanah ni kira hak nak jaga anak. Ni mahkamah akan putuskan laki tangguh jaga ke, bini kena jaga ke, atau lagu mana. Ya. Baik. Kitab pada hukum jenayah, iaitu membunuh atau memotong atau melukakan hingga habis. Ini bab hudud, bab jenayah. Fasal pada menyatakan diyah ni denda, denda. Fasal pada menyatakan bersumpah pada membunuh. Okey, maknanya dia sumpah dia bunuh orang dan sebagainya, apa kifarat dia, apa denda yang dikenakan. Kitab pada had zina dan liwat dan lainnya, berapa kadar zina kena hukum, berapa kadar kalau liwat kena hukum. Itu cerita dia. Kemudian fasal pada hukum menuduh, fasal pada had orang yang minum sesuatu yang memabukkan. Ini cerita minum arak. Ini semua hukum hudud ya, mengenai hudud. Fasal pada had mencuri. Okey. Adakah sabit memotong pencuri dengan sumpah? Ini bab cerita mencuri lagi. Kemudian fasal pada hukum orang yang merampas. Kitab pada menyatakan hukum sial. Kitab pada menyatakan hukum riddah. Ini semua berkaitan dengan hukum hudud ya. Fasal pada yang meninggalkan sembahyang. Dia masuk balik bab kita balik, dah faham semua benda, apa hukum tinggal sembahyang. Kitab pada menyatakan hukum burat. Ini hukum burat ni hukum yang berkaitan, saya kena rujuk balik istilah yang lebih sesuai untuk kita faham perkataan burat ni ya. Kitab pada menyatakan hukum perang sabilillah. Fasal pada hukum salib dan membahagi ghanimah. Ni berkaitan dengan harta peperangan ya. Yang ni mungkin kita tak payah mengaji kot, sebab yang berlaku perang zaman Nabi je lah ya, sebab harta rampasan. Begitu juga pasal membahagikan fai, yakni harta-harta cukai. Hukum jizyah juga cukai. Hukum berlumba dan melontar. Kitab pada menyatakan hukum bersumpah. Pasal pada hukum nazar, hukum nazar. Kitab pada hukum menghukumkan antara manusia dan hukum saksi. Terus kita cepatkan sikit saya pun ada urusan nak keluar ni. Fasal pada hukum dakwa dan bayinah, dakwa dan keterangan. Fasal pada segala syarat saksi. Fasal pada segala bagi hak-hak, hukuk ni hak-hak ya. Kitab pada hukum merdeka. Fasal pada hukum wala. Ini dah mula masuk ke dalam takbiran ya, kepimpinan. Hukum takbir negara, hukum kitabah, penulisan, dan fasal pada hukum apa tu? Fasal pada hukum menginfak dan khatimah kitab dan doa daripada muallifnya. Baik, ini adalah tajuk lebih kurang yang terdapat dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Tuan-tuan, saya tak tahulah kalau tuan-tuan mungkin pertama kali dengar istilah-istilah yang kita sebut tadi, atau mungkin dah kerap dengar. Saya rasa kalau kerap dengar tu agak mustahil, sebab benda ni sebenarnya benda yang agak baru, benda lama, tapi kita duduk mengaji di masjid ni jangan disentuh. Dia cuma sentuh yang asas-asas sebab dia melibatkan pengajian awam. Bila kita mengaji khas macam ni, kita akan fokus satu persatu.
Mana perkara yang agak keaiban pun kita boleh bercakap, sebab kita agak tertutup. Itu sebab saya minta buat di dalam kelas. Kita tak nak teropen macam ni. Sebab ada, dia adalah banyak sebabnya, masuk penulisan di whiteboard dan sebagainya. Itu kita punya lebih kurang untuk pagi ini. InsyaAllah kita nak buat setiap minggu kan macam mana ni? Mana dia punya kelas kita nak buat setiap minggu atau 2 minggu sekali atau macam mana? Nak bincang balik kan? Saya tak ada masalah setakat ni lah. Macam mana? Boleh? Muslimat memang seronok dia nak ngaji setiap minggu. Muslimin kata dia nak ngaji 2 minggu sekali. Tak apa, kalau tak nak bincang sekarang, bincang kemudian. Biar tanpa saya, sebab takut mempengaruhi ya. Kadang-kadang takut penceramah mempengaruhi keputusan majoriti. Sebab ni warga emas, dia lain. Warga emas dia mungkin ada dia punya kita katakan tugasan lain ke apa benda yang ni, mungkin faktor kewangan sebagainya, semua kena bincang. Saya tak ada masalah, setakat ni saya boleh bantu. Kita sama-sama mengaji. Kemudian yang ada kitab ni balik tengok. Kalau rasa ada bab-bab yang rasa kita skip, kita skipkan. Terutama yang sebab kita nak fokus apa yang boleh kita buat selepas kita mengaji ni. Sementara Allah bagi usia masih ada kan, benda apa yang boleh kita buat untuk kita dapat pahala, atau benda apa yang boleh kita buat kalau kita belum buat lagi nak qada balik, boleh. Kita cuba buat, kita cuba amalkan. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran dan kita tidak ditanya oleh Allah kenapa kita tak buat, sebab kita dah belajar ya. Terutama bab-bab yang berkaitan dengan zakat, benda tu saya rasa kena fokus juga ya. Sebab kita tak tahu, sebab kita buat endah tak endah kadang-kadang. Duit dalam akaun kita bank kadang-kadang dah cukup nisab, tapi kita tak keluar untuk zakat. Simpan dah cukup haul, tak keluar zakat, sedangkan dah lebih daripada kadar nisab. Tu duit simpanan, belum cerita ke duit SP, duit takaful. Itu semua cerita-cerita yang melibatkan zakat yang saya rasa kena tekankan juga. Kemudian kita tekankan juga, ini yang penekanan yang saya nampak lah ya, di sudut ibadat kita seharian. Bab wudu, bab taharah, bab semayang ni kena tekan balik. Pasal duk mengaji banyak pun lagi lupa pun ada, banyak salah ibadat pun ada. Yang saya duk tak faham sekarang jenis baca kuat ni, aduh. Kalau hak tengok lah, hak muda-muda, hak tak main tu je baca kuat tu. Dia baca macam ustaz kita cakap baru ni, sekadar dengar di telinga kita sudahlah, bukan sekadar dengar di telinga orang lain. Ni masalah, dia baca sekadar dengar di telinga orang lain, mengganggu jemaah sebelah. Baru ni Datuk Nadri mengadu, ustaz tolong tegur tu, saya macam nak berhenti semayang. Dia baca kuat semua. Semayang mengganggu jemaah hukumnya haram. Tu dia kata tu. Semayang sah tapi haram. Pasal apa? Pasal dia kacau jemaah lain, nak fokus tak boleh. Dia baca kuat. Jadi kita hak mengaji ni boleh benda yang ibadat, sebab semayang ni benda yang dikira hari-hari. Kita betul yang ni dulu, sebab kebetulan pun dia cerita di awal kan, lepas kita ngaji bab akidah bagi cantik, faham konsep ketuhanan, faham konsep akidah ya, faham ayat akidah. Bila benda tu dah mantap di jiwa kita, senang kita mengaji yang lain, sebab kita dah tahu Allah ada. Saya duk pening macam ni bila kami buat rawatan kan, nak minta pesakit tu yakin akidah kuat bahawa Allah penyembuh. Yang tu yang payah, sebab dia tak kuat akidah. Dia dah rasa kuat ubat doktor dalam kepala dia tu. Ini payah juga, lambat. Sedangkan kalau dia yakin dengan ni, ayat penawar biasa pun boleh sembuh, sebab akidah dia kuat. Tu je. Ini kita ya, kita nak betulkan balik benda tu. Lalu bila mana benda tu betul balik, insya-Allah tuan-tuan, senang kita mengaji yang lain, senang kita amalkan. Yang penting kita ingat, bila kita ibadat kita ingat ini sunat ke, ini makruh ke kalau kau buat dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Ada apa soalan nak tanya tak? Kita buat sejam je. Untuk minggu depan kita start sejam, sebab kalau mengaji banyak pening. Jawi lama ni dia agak pening. Perkataan yang susah saya akan tulis. Apa dia? Kalau nak mengaji Jawi, saya boleh ngajak tulisan Jawi. Kalau tuan-tuan nak, tapi kelas lain lah. Saya dah select semua yang saya ajak kat universiti. Sebab saya mengajar Jawi mula-mula di UPM, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, bawah Jabatan Bahasa Melayu dan Bahasa Arab. Saya mengajar 2 bahasa, satu bahasa Arab, satu Jawi. Jadi kita akan mengajar daripada mula sejarah Jawi sampai ke Melayu, sampai bawa berapa
kenapa dia punya level jawi, daripada jawi ada baris sampai jawi tak ada baris, sampai jawi moden lah ni yang kita baca ni alif ta, pasal kata tak ada alif kan. Kenapa bila kita eja yang mata tadi kan, muka mim waw ka alif, la ni tak ada alif, dia ada perubahan. Tapi benda tu saya boleh ajar dengan cara tuan-tuan dah kuasai alif bata, itu yang penting. Kalau tak tahu alif bata tu payah kita nak ajar, pasal dia memang khas untuk bila universiti kan, dia hak budak cerdik dah masuk, kira dia terror alif bata dah tu. Kalau reti alif bata boleh ajak jawi, saya boleh ajak. Saya dah 14 slide kuliah dan untuk 14 minggu punya kuliah jawi yang saya ajak kat UPM dan di quiz. Memang itu memang bidang saya di universiti. Terpulanglah kalau nak buat yang lemah je lah, yang pandai tak payahlah, yang dah reti baca okey. Tapi kalau baca hak tadi pun kita kata ini angkamu kal mabar tu, kira dia tak faham gitu. Tapi kalau boleh baca ini angka muka lembar, itu dia faham. Itu habak lain tak apa, yang tu saya boleh bantu. Okey, bukan senang betul, sebab bangsa lain semua ada tulisan masing-masing. Cina ada, India ada, kita je tak ada. Kita ikut Rumi semua, ikut Inggeris kan. Alangkah baiknya kalau kita dapat kuasai balik. Sebab jawi lama jawi baru tak sama tuan-tuan. Nak kata sama tu sikit sangat, tak sama tu banyak ya, lain. Jadi bila kita dapat kuasai, saya yakin kita dapat baca semua kitab-kitab lama ya, sebab bila kita tahu baru macam mana, lama macam mana ya. Soal jawi ada, tuan-tuan beli hari Isnin dalam sisipan Usaha Melayu, sebab sekarang dah ada tajaan balik. Dia hilang sekejap, sekarang saya tak ingat syarikat apa dia tajar balik. Jadi dia akan keluar dalam bentuk sisipan Usaha Melayu. Biasa dia terbit hari Isnin. Macam hari ni cuba tengok Usaha Melayu, ada tak dia keluarkan akhbar jawi sisipan, soal khabar yang tulisan jawi, boleh baca. Kemudian majalah Mastika ada yang dah ada jawi. Kemudian soal khabar harakah ada tapi jawi lama. Ada beberapa majalah yang masuk, majalah Solusi pun ada jawi sikit ruangan jawi yang boleh kita gunakan, yang boleh kita manfaatkan jawi. Soalan lain? Tak ada, kita jumpa dalam kelas minggu depan. Lagi sekali maklumkan balik, kalau nak buat hari lain pun maklum, sebab hari ni kita bukanlah sedih kan, sebab kami janji pukul 10, tiba-tiba baby dia kata kami nak habis pukul 11. Tak apalah, pergi depan mengaji, kami mengaji kat sini lah. Jadi alangkah baiknya kau dapat kita seragamkan jadual. Jadi ilmu mengaji Quran pun dapat, ilmu mengaji lama pun dapat. Okay. Yang tak boleh ngaji tu, carilah siapa-siapa yang boleh belajar mengaji secara talaki lagi bagus. Ya, sebab macam kuliah Ustaz buat ni, dia ada juga, cuma kurang berkesan sebab dia dengar secara ramai. Dia talaki ni kena mulut. Saya ingat guru saya Syekh Mustafa daripada Syria, waktu kami mengaji Quran, a'udzubillah saja saya kena tarik 20 kali. Ini bukan cerita main-main. Nak bunyi a tu, yang macam ustaz kita habaq baru ni kan, a tu, a'udzu. Kita Melayu a'u, dia jadi ain dua-dua. Patutnya a'udzu, zal. Tu saya katakan agak sukar. So dia kena musyafah. Memang kena mengadap. Saya kena mengadap guru depan, baca salah, khata, ulang balik, khata salah lah, ulang lagi, sampai lebih kurang 20 kali baru betul bunyi Arab. A'udzu billahi. Ya, dia gitu. Dia tak a'u, tak mau. Itu Melayu makan belacan. A'u, dia tu saya katakan, kalau tuan-tuan ada masa, betul lah cari guru yang boleh bertalaki ya, yang mutabar bertalaki mengaji, biar sebutan tu biar betul. Sebab bila betul tuan-tuan perasan tak, kita baca Quran rasa sedap je. Rasa baca tu nak baca lama, kita baca sedap, baru tak perhati kena baca lama. Ya, kita boleh rasa sendiri bila kita baca dengan betul. Ini duk baca bersama dengan Ain, payahlah. Maka carilah ruang sementara usia masih ada, belajar. Sebab biarlah kita mati dalam keadaan kita menuntut ilmu, itu lebih baik daripada kita mati dalam kita jahil. Tak apa, mengaji, ada masa mengaji. Cari siapa-siapa yang boleh ajar. Nak main rumah saya pun boleh. Lepas isyak kan main, nak ngaji semuka dua, tak apa. Talaki ya, saya tak mahu ini pun boleh, tapi makan masa. Mengadap ni, sebab dia kena tengok mulut, zal, kena tengok mulut, zu, a'udzu. Dia mesti kena sebut tu, dikatakan talaki jumpa, musyafahah
Syifa sebut dia kena ada ni. Sebab tu macam budak duk ngaji, dia kena macam ni kak. Dia guru nak dengar mulut. Sebutan tu kena betul. Ya. Baru cantik sad nak sebut huruf sad. Okey. Nak baca dengan maunah miyau. Miyau. Ikhlas. Miba. Rapat macam mana? Rapat macam kita letak kertas antara dua bibir kita tu. Dia jangan rapat sangat. Kalau rapat sangat jadi mi mati pula, dia nun mati kalau ikhlas lah. Jadi dia contoh banyak bab ni. Tu kalau ada masa belajarlah setakat kita mampu, sebab Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberatkan diri kita ni kecuali setakat kita setakat mana yang kita mampu tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan mampu boleh setakat tu lah, tak apa, janji kita mengaji. Jangan tak boleh sebut langsung. Belajarlah insya-Allah boleh, mudah-mudahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.